Kenapa perlu buat bisnes online? Kenapa semua orang kena ada bisnes online? Assalamualaikum, Syukur Pangeran. Selamat. Sebentar ya. Okay. Why, uh, why business online? Kalau kita imbas kembali apa yang dinyatakan oleh was it Bill Gates ataupun the other guy, the other billionaire, katanya if you are not doing online business, you are not in business, katanya. So, itu suatu kenyataan yang amat mengasabah, boleh diterima, eh, sebab doing business online ini dia pertama dia tidak memerlukan modal yang banyak. Kalau kita banding dengan misalnya kita nak buat bisnis rumah sewa yang memerlukan perbelanjaan entah mungkin ratusan ribu ringgit. Demikian juga kalau kita nak set up satu uh, kedai runcit, misalnya kedai makan, restoran. Ini semua memerlukan uh, modal yang begitu banyak sekali, Pak. Sedangkan online business, terutama sekali network marketing, dia modal yang kita perlu adakan lebih rendah, jauh lebih rendah daripada bisnis-bisnis yang saya sebutkan tadi. Maksudnya bisnis berbentuk fisikal. Kemudian dia senang, uh, mungkin tidak juga berapa senang lah bagi mereka yang kurang pengetahuan dalam IT, computer and all this. Itu that is true bagi diri saya sendiri lah. I'm having trouble in trying to set up my grup WhatsApp lah, dan all the other things yang melibatkan online punya social media. I know the basic, but I am still learning lah. Hopefully rekan-rekan kita yang masih hoyong-hayang, bukan hoyong-hayang lah, orang hoyong-hayang ini dia orang-orang mabuk. Dia macam kalau umpama kita masih berjalan macam budak kecil yang baru berjalan umur 1 tahun, kurang 1 tahun. It's good to start learning. Learning is never too late. Yeah. Next year I will be 7 series. I'm very much older than Sifu. Sifu nampak jauh lebih muda. But I am still learning. Kadang-kadang kita belajar melalui alam maya ini, dia bukan seperti I'm used to face punya teknik lah. Macam kalau belajar Quran dia bertalaki dan duduk face to face. But ini belajar di alam maya ini, I find it very slightly kadang-kadang awkward. Ada susah sedikit because I cannot communicate. Itu sebab I think ada rezeki. I need to go to KL, jumpa Sifu, and learn all the apa-apa yang perlu untuk kasih lancar all this. Benar. So that's itu antara sebab yang utama lah yang saya boleh terfikir. And then talk about online. Kebanyakan sekarang ini online. Dia berbanyak banyak banyak macam bisnis yang boleh buat online. Dia dropshipping lah, macam-macam. But please try avoid ini bisnis yang menjanjikan ROI, yang investment yang kita kena simpan
dia kata simpan just 50 ringgit, 50 US, dan bila ada return, dia suruh lagi buat something. Kita kena invest lagi. Kita kena simpan duit lagi. Avoid that. The best thing, of course, is network marketing. And among di kalangan itu network marketing, yang terbaik, of course, lah Live Good. Banyak kali saya katakan, setelah beberapa kali mengikuti network marketing business, seperti yang pernah saya sebutkan dahulu, Live Good lah yang pertama kali saya betul-betul dapat real income lah, so to say, ya, uh, uh, yang uh, yang memberikan income net income lah, I would say, net income. Dan network marketing ini dia punya power of duplication itu yang kita kena ambil perhatian, dan bukan sekadar ambil perhatian, tetapi kita kena praktis itu, isn't it? Because lah, walaupun Live Good menjanjikan bonus matrix tanpa manajer walau satu orang ahli pun, but like I said last few nights, kalau saya menuju dari satu tempat ke satu tempat, I can drive my car, I can ride motorbike, ataupun saya boleh cycle using bicycle, ataupun boleh saja berjalan kaki. But cuma perbezaan dia is the time saya it takes me to reach that destination. But at the end, we will reach that destination. Mungkin 1 bulan, 6 bulan, 1 year. I say to myself, even if it takes me 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun to reach platinum, and lebih baik lagi kalau if I can reach diamond, that's so what? It's worth it. It's worth it. Dia memang berbaloi lah. So this kind of business, especially in the marketing, apa yang kita berada sekarang ini di Live Good, dia memerlukan kerja yang berat di fase pertama, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. But then selepas itu kerja kita akan jauh lebih senang. Misalnya kalau saya sudah boleh berjaya manajer, let's say 100 or 200 people, by the end the third year atau fourth year, the following year, I don't have to do all that recruiting stuff begitu. All I need to do is help my down people, dan itu kerja tidak seberapa berat lah, the way I see it. And income yang kita peroleh daripada online business, especially that marketing, dia jauh lebih besar lah. Saya berani katakan, kalau banding dengan physical business. Of course, kebanyakan orang di luar sana, dia lihat physical business, jual cucur pisang, jual burger, jual kanan di restoran ke warung ke apa, things like that. Dia ini mendatangkan instant income. I think this is the thing that yang kebanyakan orang di luar sana, dia memilih untuk menjana itu income semacam serta-merta. Misal kata kalau restoran, kalau dia punya intake 300, that is instant. You see, dalam business online, especially network marketing, itu 300 ringgit tuh, you can get from the very first day onwards.
Dan kita tidak boleh dapatkan itu setiap hari. Unless you are Superman. But we are not Superman. Dan even Tim Miller mendapat dia punya first monthly matrix income, if I'm mistaken, 100 lebih. That is after the first month. I think matrix dia akan dapat from the second month, isn't it? At the end of the second month. But jumlah yang dia dapat itu cuma 100 lebih yang saya pernah ternampak lah. If I'm mistaken, correct me if I'm wrong. So, tetapi dia as time goes on, dia that kind of income, dia sentiasa menunjukkan tren yang menaik, but it is increasing. Dan berkemungkinan dia punya increase itu berbentuk apa namanya eksponensial, ya. Maknanya dia bukan mengikut gandaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dia akan mengikut gandaan eksponensial, maksudnya 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya lah. Apa lagi ya saya mau katanya? I think that's the very important points lah bagi saya tahukan ya. Dan of course kita punya maintenance pun tidak seberapa tinggi. Imagine kalau kita berjual apa namanya barangan kulit ya misalnya ataupun household products yang memerlukan kita berjalan from one place to another menggunakan kereta misalnya. Imagine kita moving from one place to another, that takes time, that takes money untuk membeli minyak kereta dan maintenance kereta. So online pay business, all we have to do ialah sit down in front of our computer atau in front of our handphone. Dan it's so I find it very easy lah, especially all people like me lah kan, yang but it's not only suitable for people like me lah kayak yang kira-kira sudah berumur, but it is suitable for everybody, especially ibu-ibu yang merasakan dirinya terhad untuk membuat pergerakan from one place to another, ya, yang memerlukan masa untuk take care dia punya anak di rumah, masak untuk suami dan buat kerja-kerja lain yang diperlukan di rumah masing-masing. So online business dia kalau dia boleh apa nama manage dia punya time tuh, ini tidak akan menjejaskan dia punya kerja-kerja, misalnya masalah memelihara anak dia, memasak lah, so it doesn't get into the way of all this. Masalah pembuatan dia kena pandai manage dia punya time. My suggestion is kita yang berada di dalam Zoom ini sudah pun join sebagai ahli good, tapi yang berada di dalam grup kita ini, saya punya strong recommendation is get into this live good. It is betul-betul. I say you can beat live good. Setelah membuat perbandingan mengikut pengalaman yang lepas, I say live good is the best. I think itulah sekadar yang perkongsian Sipul that other people do it. Thank you. Okay, second person. Buka mikrofon, siapa nak sambung? Maraton. Sila.
Buka mikrofon. Siapa yang nak sharing lah, bukan ceramah je. Sharing your view. Berkongsi pandangan. Mari. Siapa dah? Agustin. Murni, ada Murni, boleh sharing. Murni Jiran. Sylvester, Syarudin. Ramai ni. Assalamualaikum Sifu. Assalamualaikum. Saya sebenarnya berbalik daripada ada hal kan dua minggu ni saya sibuk sikit. Tapi tak ada orang nak cakap, saya cakap je lah Sifu. Apa yang saya kalau apa cakap apa tak setuju beritahulah So ini apa topik itu online business ya Sifu. Kenapa kita perlu buat online business? Kalau sebenarnya online business ni dia mula popular sejak semasa COVID. So kadang-kadang itulah kita sebenarnya apa yang Allah bagi dia kita tu ada positif dia, ada negatif dia. So kita kalau boleh lah kita ambil yang positif lah, yang negatif mungkinlah ramai yang mati macam-macam itu dah takdir kan. Tapi kita tengok yang positif dia ialah bisnes online ni menjadi lebih besar, lebih maju, dan orang telah orang telah involve dalam bisnes online ni. Kalau kita tengok bisnes online ni dia punya audience audience tu lebih. Dulu kalau kita punya bisnes tu setakat Malaysia ke, the whole of Malaysia ataupun Southeast Asia, dia dah bangga dah. Tapi sekarang ni the whole world. Even kalau sampai dekat Antartika pun, kalau dia ada Arctic Circle ke apa dekat Arctic itu, kalau ada di internet pun boleh sampai. Jadi sebenarnya kita boleh sampai ke mana-mana corak pun melalui online ni. Dan itu disebabkan itulah kalau orang tu business, dia boleh increase dia punya sales. Kalau kita tengok dia kadang-kadang bila saya pergi dekat kedai-kedai apa semua, saya tengok macam kedai-kedai seluar, baju, banyaklah kedai-kedai jual beg tangan apa semua. Lepas tu saya bandingkan 10 tahun dulu, banyak beza dia. Sekarang ni orang bila masuk kedai tu dia tengok aje. Dia tak beli sangat. Adalah mungkin beli, tapi dia tengok aje. Dia tak beli. Sebenarnya pembelian yang betulnya adalah bila dia balik dia beli online. Bila dah tahu apa yang dia nak beli, dia beli online. Jadi sebenarnya bila dah beli online tu mudah bagi dia untuk dia pun senang, yang penjual tu pun senang sebenarnya. Ada orang mengatakan 70% daripada sales kebanyakan kedai sekarang ni lah adalah online. Maknanya kalau you ada kedai, you tak online kan, you tak digital kan you punya kedai, maknanya you ketinggalan sebenarnya. Bukannya you tak bagus, you ketinggalan berbanding orang yang agresif buat online. Jadi lagi satu yang yang bagusnya online ni, dia tak ada closing time. Kalau kita pergi kedai, kedai kata nak pergi kedai mana, kedai nak beli baju ke, dekat mall ke apalah, dia tutup pukul 12 dah tutup dah. Kalau nak datang besok pukul 9 kan. Tapi kalau kita nak beli dekat dalam kedai-kedai melalui online ni, 24 hours. You bangun tidur pun you terfikir nak beli baju ni aku teringat lah nak beli dekat ni Shopee ke apa tak, Lazada ke, you beli je. Tak ada closing time. Sebab itulah kadang-kadang sebenarnya kalau tengok kita punya perbelanjaan tu lebih lagi daripada biasa disebabkan online ni. Tengoklah Shopee, berapa banyak beli Shopee. Saya pun dekat Shopee beli juga kan.
Itu yang dia punya kehebatan dia lah. Lagi satu dia online ni dia proses buying tu, membeli tu dia cepat. Dia ada option banyak, macam-macam option dia nak pakai wallet ke, e-wallet ke, ada credit wallet ke, apa wallet macam-macam Samsung wallet, apa wallet. Lepas tu cepat dan dia ni dan bisnes tu dia boleh scalekan bisnes, scalability, maknanya bisnes yang kecil tu dia boleh besarkan tanpa banyak cost melalui online ni. Pasal kebanyakannya online ni kalau nak cepat lah kan, tak payah simpan stok je, affiliate business lah macam Live Good ni. Live Good ni mana kita ada kedai, tapi kita boleh cakap, aku ni involve dalam business Live Good. Kalau nak beli barang ni lah, sama ada boleh beli pada aku apa, ataupun saya bagi dia punya link ke. Kedai tak ada. Sebenarnya kedai kita adalah kita punya handphone kan. Okey, lagi satu, kalau kita kalau kita kedai tu sendiri dia fleksibel. Dia fleksibel dari segi macam katakan macam kalau kita tak suka benda tu kan, ada hantar kan, kita boleh hantar balik, kita boleh benda tu kita boleh hantar balik dan dah boleh benda yang kita tak nak tu dia cepat ya. So saya rasa dari segi itu yang online business ni bagus. So disebab kadang-kadang kita kena anggap yang COVID-19 ni adalah satu satu macam masalah kita blessing lah kepada sebahagian orang dan disaster lah untuk orang yang meninggal, kesian kan, yang meninggal sebab COVID tu disaster. So sebenarnya apa yang berlaku kalau macam dulu masa saya lepas COVID, saya pergi dekat kedai-kedai kan, kedai-kedai macam dekat kedai yang Aeon kan, kedai-kedai yang besar-besar punya kedai yang jual bermacam barang kan, macam Giant ke apa. Saya tengok tak ramai orang masa lepas COVID lah. In fact sampai masa sekarang pun tak seramai orang sebelum COVID. Pasal orang bila once dia dah biasa dengan online, dia dah biasa membayar tanpa pegang duit. So online ni sebenarnya dia akan ke arah cashless. Bila dulu mana ada, kalau saya rasa lah kalau lah tak ada tak ada COVID, kita takkan gunakan macam touch and go untuk beli barang ke, ataupun banyak yang kita punya telefon tu kita just scan ke kan, QR code ke. Dulu tak ada. Ada tapi tak sehebat sekarang lah. Sekarang beli rambutan manggis pun boleh scan kan, macam-macam. Kita tengok kedai-kedai kecil pun kadang-kadang scan je. So maknanya kita ke arah cashless society. Tapi cashless society ni satu lah, kalau pada pendapat saya lah, kalau cashless society ni 100% cashless bahaya juga, pasal pihak-pihak tertentu boleh kontrol kita. Okey, kalau pihak tertentu katakanlah orang yang pihak yang memerintah lah katakan tak suka kita, dia boleh block kita punya akaun apa semua. Kita tak boleh duit tak pakai. Dulu kita boleh simpan duit kan, pinjam duit orang kan. Sekarang dia block dia punya akaun, dia tak boleh lagi lah guna ni. Itu dia punya keburukan, tapi kebaikan dia banyak lah. Kita lesser, tanda pun lesser. Sekarang kita nakkan makan ke apa, tidak betul pandai je lalu depan tu kan. So dah berubah sekarang ni masa, dan online marketing ni lah yang yang buatkan benda tu berubah. Dan salah satu sebab yang membuatkan online ni boleh maju bergerak ialah COVID lah. Tapi even sebelum COVID pun macam company besar macam Amazon, MW, dia pun dah ada jual online, tapi tak sehebat sekarang lah. Macam seperti Jack Ma kan, Jack Ma Alibaba kan, online aja. So bila benda tu dah
dah bergerak. So semua dah macam biasa dah. Tak ada macam kita fikir benda ni apa jadi ke tak jadi ke, boleh ke maju. Tapi sebenarnya kita nampak dah maju dah. Dan bila masuk AI ni, bila AI masuk, lagilah semuanya kita tak fikir pun. Salah satu benda yang tak baik lah tentang AI ni, dia membuatkan kita tidak berfikir. Bayangkan kalau you nak buat, katakan student kan, dia nak cikgu dia suruh buat apa assessment essay ke apa ke, write something about listen gitu kan. Tanya ChatGPT. Lepas tu dia body sikit, hantar assignment dekat cikgu dia. So dia tak payah fikir sekarang ni. Sekarang ni saya rasa akan datang adalah satu zaman di mana pemikiran budak-budak bila dewasa jadi kurang dia, makin lama makin kurang. Dan selagi bila AI dah apa bertapak dan banyak, dia boleh fikir sendiri. In fact dia boleh menjadi apa cabaran kepada kita. Dan AI ni sebenarnya dia macam katakan macam dari segi perubatan, farmasis, ubat dan sebagainya. AI ni sebenarnya boleh digunakan, katakanlah macam kita sakit. Okey, kita sakit kepala. Okey. So bila masuk dalam apa AI punya apa tu, katakanlah kita ada apa AI punya company ke apa ke yang buat tu, farmasi punya ni, dia boleh access semua dalam dunia ni orang sakit kepala disebabkan apa. So dia access semua berapa ribu sebab. And then dia tengok dia kan kecil lagi lah, ada tak lagi kau sakit kepala, lepas tu macam mana, tambah sikit lah. In the end kan dia boleh kecil kan, dan dia boleh bagi solution untuk ubat dari segi perubatan lah. So saya rasa nanti kan even Live Good ni kita dah nampak dah kan macam yang apa Beglisky buat kan, macam survey tu dia suruh dan tulis apa kita punya sakit, dan dia akan suggest akan datang nanti semua tu online je kan. Memang sekarang pun online, tapi bila kita sakit, kita masukkan dekat dalam tu, dia dah siap dah dia punya remedy, ubat dia apa semua, dan siap dengan nasihat, jangan makan dengan ni, kali ambil dalam satu hari, bila ambil, so dah siap. So lama-lama kan kita tak perlu macam kadang-kadang saya fikirlah apa guna doktor masa tu kan, heran juga kan. Apa doktor mungkin jadi redundant lah, tapi masih perlu jugalah doktor kan. Tapi dari segi knowledge, AI ni dia boleh access knowledge yang begitu banyak, data knowledge dengan dia punya apa tu keberkesanan dia dan sebagainya, dan dia boleh bagi kita online aja apa solution. So itulah kehebatannya apa tu online ya. So maknanya Live Good ni memang ke arah tu. Memang saya nampak Live Good ni dia akan menjadi satu apa tu fenomena. Nak katakan fenomena, bolehlah fenomena. Di mana nanti orang yang sakit boleh mendapat solution, bukannya sembuh ke apa, solution kepada penyakit mereka. Pasal dia akan akses kepada data, the whole world punya data, bukannya dekat negeri kita. Dan dia akan sesuaikan lah, untuk orang Asia macam ni, orang India macam ni, dia spesifikkan orang lelaki macam ni. So in the end nanti kita akan dapat apa tu perubatan punya solution sakit kita tu dengan mudah. Tak payah kita jumpa doktor nak buka mulut lah apa semua kan. Kadang-kadang orang malas lah kan, tak tunggu lagi doktor daftar lagi kan. So itulah saya rasa lah online punya kesan besar ya. So sebab tu dah kalau siapa lah tak terlibat dalam online, dia akan rugi. Even kalau student kan, dia belajar dekat universiti, dia boleh libat kan, dia buat side hustle macam jual apa, bukan jual lah apa tu Live Good ni ya. Dia boleh involve dalam Live Good, tak 2 jam satu malam, dia tak mengganggu sekolahnya, adanya dia punya pelajaran. kalau dia bijak, assignment yang pensyarah bagi tu, dia tanya apa GPT, chat GPT GPT akan buat tu dia. So saya rasa kita akan apa
berubahlah keadaan kita ni melalui online ni. Saya rasa itu je lah Sifu. Sebenarnya apa yang saya boleh ingat on the spot tu, saya pun tak prepare ni. Okay, terima kasih. Okey. Okey, siapa lagi? Assalamualaikum. Salam. Selamat malam kawan-kawan semua. Lama tak bercakap. Julia ni lama tak dengar suara dia. Duduk di tingkap saja. Okey, mengapa kita perlu membuat perniagaan dalam online? Kerana di antaranya lah ini adalah pandangan dan atas tindakan yang saya buat lah kan. Kita tak nak cakap tapi kita tak bertindak kan. Di antaranya kita mengikut peredaran masa. Kerana sekarang menggunakan IT lah, mengikut peredaran zaman lah, menggunakan IT. Semua orang ada telefon di tangan mereka. Jadi dengan telefon tu, kalau sesiapa yang bijak, dia mendatangkan hasil income pendapatan dia. Okay? Kerana apa? Dia menjimatkan masa. Kalau dahulu kita buat trading, kita banyak menghabiskan masa kita dalam perjalanan untuk pergi satu tempat ke tempat dan untuk mengiklankan perniagaan kita. Tapi berbandingkan dengan zaman sekarang dengan ada IT, jadi menjimatkan masa lah. Contohnya, kita punya perniagaan Live Good lah, iaitu produk kesihatan. Kita menggunakan link dan kita forwardkan saja pada kita punya prospek. Bermakna benda tu sampai bukan saja di dalam Malaysia, malah di luar negara boleh kita sampaikan apa-apa saja maklumat bisnes yang kita buat. Kemudian dari segi modal, kita tidak menyimpan stok. Ini saya bandingkan di antaranya perniagaan yang saya buat lah sekarang, Live Good. Kita tak menyimpan stok. Kita ada kalau ada sesiapa nak menggunakan produk atau kita nak gunakan produk, kita boleh beli melalui online daripada kita punya HQ. Jadi di situlah menjimatkan kita punya modal. Kalau dulu kita buat perniagaan lah, pengalaman saya dulu kan, kita terpaksa menjadi stokis, simpan barang dengan modal 5,000, 10,000 untuk kita nak berniaga. Tapi sekarang tak perlu. Dan yang seterusnya, kita boleh menggerakkan perniagaan kita ini seluruh negara. Contohnya, strategi yang kita buat dalam Live Good lah contoh. Kalau kita nak menjadi diamond, kita perlu ada 5 rangkaian di barisan depan. Kita boleh buka di seluruh negara. Contohnya di Malaysia, kita ada orang Indonesia, kita buka satu cawangan yang pertama. Kita ada orang India, orang Bangladesh, orang Singapura dan juga orang Brunei, ataupun di mana-mana lah kita punya strategi perniagaan tu. Bermakna kita dah ada 5 rangkaian. Seperti mana yang Sipu kata, kalau dah ada 5 tu, kira dah bersara lah. Itu kira malas lah kan. Jadi, kalau kita dah ada 5, bermakna kita dah ada 5 rangkaian negara dan kita boleh pergi di mana-mana sahaja negara-negara yang luar dengan adanya income kita apabila kita menjadi diamond. Dan di dalam perniagaan menggunakan online ni juga, kita boleh mendapat income tanpa had. Contohnya dalam perniagaan Live Good yang kita buat ni, kita punya pendapatan tak ada had lah. Kerana apa? Dari segi sistem metrik. Kalau trading yang kita buat selama ni, mungkin pendapatan kita cuma di dalam Malaysia saja. Tapi kalau dalam Live Good ni, kita punya pendapatan hingga kepada luar-luar negara jugalah. Jadi saya rasa tak perlulah saya nak berpanjang-panjang kerana kawan-kawan lain tadi. Cuma saya tambah sedikit nak supaya kawan-kawan yang dah rindu nak dengar suara saya ni. Jadi di antaranya itulah, jangan kita mengambil ringan lah peluang perniagaan ni. Kerana sekarang orang berebut-rebut membuat perniagaan online. Walaupun orang tu tidak ada modal, walaupun orang tu tidak ada pengalaman, tetapi yang penting kemahuan tu ada. Bila kemahuan tu ada, kita fokus, kita bertindak, insya-Allah kejayaan tu pasti akan dapat. Terutamanya dalam perniagaan Live Good ni, dah berjalan dalam grup kita, dah hampir nak masuk tahun yang kedua.
dan kita dah nampak kenyataan dia, walaupun kita belum ada yang diamond, tetapi kita nak arah ke sana dan kawan-kawan juga akan arah ke sana, dan insya-Allah satu hari besok semua tak mustahil, semua orang akan jadi diamond kerana kita lihat di sini strateginya. Bila kita melantik 5 cari 5 sehingga kepada 5 barisan kata saya, kita sudah menjadi diamond. Tetapi yang menyebabkan kita lambat kerana kita tak fokus. Sebab itu kelewatan itu berlaku. Itu sahaja Sipu. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya tambah sikit je lah. Pada Ya. saya, pada pendapat saya, bisnes online adalah semudah-mudah bisnes dari segi tidak perlu kita nak sewa kedai. Kita tak perlu menggunakan persebaran pekerja. Ini adalah bisnes personal yang juga merupakan bisnes rangkaian, dan sangat-sangat kita perlukan sebab kita dari segi kesihatan kita katalah hari ini kita masih sihat, boleh berjalan sekalian kemari, tapi apabila kita ditimpa sakit dan kita tak boleh ke mana-mana, bisnes online ni tetap berjalan lancar, walaupun dan terutama kalau masa itu kita sudah pun berada di peringkat yang sangat berjaya. Dia tidak menghentikan perjalanan bisnes kita itu untuk diteruskan. Saya rasa itu saja pandangan saya untuk hari ini. Terima kasih. Berlatih untuk bercakap secara spontan. Tapi kalau tuan-tuan boleh prepare lagi bagus. Saya pun nak tunggu ni siapa nanti yang boleh sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Okay? Saya pun tahu Mas Ziba boleh buat sebab dia biasa buat. Okay? Tapi yang selain Mas Ziba lah, saya pun nak tengok selain Mas Ziba, tim Sipu boleh sampaikan menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Jadi Sipu nak tengok tu siapa orang selain Mas Ziba yang akan boleh sampaikan menggunakan PowerPoint. Now, online business dan juga siapa yang boleh guna whiteboard, okay? Menggunakan whiteboard ni. Okay, online business. Kenapa perlu kita involve? Kenapa kita perlu ikut serta dengan bisnes online ini? Okay. So rata-rata manusia sekarang ni tuan, di Malaysia ke di mana-mana ke, a lot of people, okay, ramai orang sudah memiliki owner, sebagai owner tuan. I'm not talking about sebagai pengguna ni, bukan pengguna. I'm talking about ownership. Okay, malam ni kita cerita ownership. Memiliki, engkau pemilik kepada bisnes online. Okay? Bukan sebagai pengguna. Okay. As an owner, sebagai pengguna, sebagai pemilik kepada bisnes online. Kenapa semua orang perlu memiliki bisnes online business? Okay, jadi engkau punya kedai, aku beli. Aku punya kedai, engkau beli. Okay, bertukar-tukar bisnes lah, kan? Aku jual suplemen dalam online, engkau jual tudung dalam online. Okay, engkau jual apa? Jadi aku beli dekat kedai kau, nanti engkau belilah kedai aku pula, kan? Okay, jadi manusia sudah senang. Dia senang dah memiliki bisnes online. Okay? Nowadays lah, sekarang lah, dunia sekarang lah. Okay, sama ada engkau jual produk yang engkau sendiri punya, produk yang engkau sendiri punya, atau engkau dropship.
Okay, dropship. Dropshipping ini adalah bisnes online di mana bukan produk kita. Bukan produk kita. Produk orang. Produk orang. Aku cuma campaign je. Aku cuma campaign je, promote je bisnes itu, produk itu kepada orang lain. Okay. So itu dropshipping. Termasuklah yang berbentuk affiliate. Affiliate ni dropshipping lah tuan. Dia termasuk dalam bentuk dropshipping. Bukan kita punya kerja untuk kirim barang tu. Bukan kita punya kerja untuk simpan dalam warehouse. Itu owner yang pemilik produk tu, dia punya kerja. Kerja kita campaign je. But kita adalah co-owner. Kita adalah co-owner. Kita juga adalah pemilik juga. Okay? Bukan pemilik yang asas tu, tapi bila kita buat dropshipping, bisnes itu bisnes kita juga. Kita share the business. Okay? Dan ini tidak perlu modal yang besar kerana kita bukan perlu sewa warehouse ke apa ke, pejabat ke, tak perlu. Jadi dia menjadi mudah, menjadi senang, sesenang engkau bermula dengan 250. Sesenang itu. Okay? Kalau kita relate dengan Livegood lah. Okay, Livegood ini sebenarnya dia dropshipping tu dropshipping, bukan dropshipping. Dia dropshipping, okay? Dia dalam kategori itu juga. Jadi semua orang yang bayar $40, siapa yang bayar $40 untuk affiliate, yuran affiliate sekali seumur hidup, Livegood bagi kita kedai. Okay, kita dapat kedai. Semua orang dalam Livegood dia miliki kedai online lah. Okay, bila kita bayar $40 ni lah. Dan kedai itu kita punya. Kedai itu kita punya sebenarnya. Okay. Cumanya kita tak perlu simpan stok, kita tak perlu nak kirim stok itu kepada pembeli. Kita tak perlu buat tu. Okay. Syarikat yang tolong buatkan. So itu dipanggil dropshipping lah. Syarikat yang buatkan. Tapi still kedai itu kita punya. Kita yang punya. Okay. Jadi dengan $40 ni tuan-tuan ada kedai yang mengandungi puluhan jenis produk. Okay. Lebih 20 jenis produk dan dia akan sentiasa bertambah kan. Puluhan jenis produk, ribuan unit. Okay, kalau kita nak kira stok. Beribu-ribu unit. Kan? Kalau kita ada beribu-ribu unit produk, kita kena ada warehouse kan, nak simpan dia tu. Kena ada warehouse. Tapi bila kita jadi affiliate Livegood ini, kedai kita tu ada beribu-ribu produk di situ. Ribuan produk di situ. Okay. Kita boleh jual produk itu, orang boleh beli produk itu daripada kedai kita, beribu-ribu unit. Orang boleh order. Kita mampu nak supply tu. Kita mampu nak supply sebab kita associate, okay, kita bekerjasama dengan syarikat Livegood itu. Okay, jadi syarikat Livegood yang buat kerja-kerja di belakang tabir itu. Okay.
Tapi kita boleh pantau, kita boleh tengok siapa yang order melalui kita punya kedai. Okay, kalau orang itu beli tanpa menjadi ahli, dia beli melalui kita punya referral link ataupun kita punya kedai punya referral link. Okay, so berbanding dengan engkau buat bisnes tradisional. Kalau engkau buat bisnes tradisional, contohnya orang yang ada farmasi, okay, center ataupun farmasi punya kedai, dia campur-campur kan, dia ada yang medicine, ada yang suplemen. Di dalam farmasi itu dia ada suplemen juga kan. Jadi apa yang kita jual juga ada juga dalam farmasi itu. Tapi untuk mewujudkan satu kedai seperti itu, tuan-tuan kena ada modal ratusan ribu ringgit. Bukan puluhan ribu. Bukan puluhan ribu, ratusan ribu modal yang kau kena ada. Okay. Nak siapkan saja kedai itu pun dah puluh ribu dah. Apalagi dengan stok dia tu. Dengan stok. Campur lagi dengan pekerja. Jadi modal engkau nak buat satu bisnes macam Live Good tapi secara offline, engkau kena ada modal ratusan ribu ringgit. Dan dia punya kerja sangat memenatkan. Okay. Sangat memenatkan dan banyak risikonya. Engkau jual vitamin, engkau jual kalsium. Kedai engkau tu ada benda tu. Engkau kena ada pekerja yang buka kedai, tutup kedai. Engkau kena ada pekerja yang jaga cash counter tu. Risiko kalau kena curi. Kan? Barang-barang dalam kedai engkau tu risiko kena curi. Kena perhatikan selalu kamera, kan? Orang boleh masuk kedai engkau, boleh curi engkau punya produk, kan? So much risiko dia. Tak tahu lagi untung tak untung lagi, kan? Okay. So itu perbezaan tuan-tuan buat bisnes online dengan bukan online. Risikonya rendah, bahkan tidak ada risiko. Actually tidak ada risiko. Mana ada risiko? Engkau join Live Good ni, dia tidak ada risiko, tuan-tuan. Zero. Okay. Zero risk. Tidak ada risiko engkau buat bisnes Live Good. Engkau bayar berapa? 250. Engkau bayar 250, okay? Yang 200 tu sekali je semua hidup. Yang 50 bulan-bulan. This one is bulan-bulan. Okay. Jadi RM200 ini kau dah dapat lesen. Kau dah ada lesen toko. Kan? Lesen toko, lesen kedai. Lesen kedai, kau dah dapat lesen kedai online lah. Okay, sebab engkau tumpang Live Good punya license. Kau tumpang Live Good punya business license. Okay, jadi engkau bayar yang $40 tu. Bukan tahun-tahun, sekali semua hidup tu. Bukan tahun-tahun tu. Kalau lesen pun orang bayar tahun-tahun kan. Tapi ini engkau punya lesen tu forever. Seumur hidup. Kau bayar $40 tu. RM200 tu kan. Okay. Kau dah ada kedai dah. Kau dibagi satu kedai beribu-ribu barang dalam dia. Kau nak jual satu dunia, company yang hantar kan. So much value kan. Okay.
Jadi ini sebenarnya boleh dikatakan nothing, tuan-tuan. Dengan value yang kau dapat tu, dengan nilai yang kau dapat tu, dengan yang apa yang kau bayar ni, tuan-tuan, ini jadi macam zero. It almost means zero. Compare dengan apa yang kau dapat tu. Kedai online 24 hours, dalam dia ada beribu-ribu barang. Barang itu disimpan di warehouse. Di Florida, warehouse itu kau tak payah bayar. Barang itu kau tak payah bayar warehouse tu. Okay. So much value yang kau dapat kan. Lepas tu bila kau campaign, orang beli, kau lantik yang dipanggil franchise. Okay. Termasuk tuan-tuan termasuk yang dalam $40 ni. Selain kau dapat kedai online yang ada barang tu beribu-ribu barang dalam tu dengan $40 je. Okay. Siap dengan servis pengantaran pula tu. Kau tak payah nak hantar-hantar pun. Dengan sistem kau boleh monitor. Ini pertama. Kedua, kau dapat sistem franchise. Kedai online satu hal. Yang kedua, engkau ada sistem franchise. Okay, engkau dapat sistem franchise. Jadi engkau boleh lantik franchisee engkau. Engkau boleh lantik franchisee. Engkau jadi franchisor. Tuan-tuan sedar tak sedar, dia sebenarnya begitulah. Bila engkau jadi affiliate tu, tuan-tuan dah dilantik jadi franchisor. Okay? Engkau boleh cari engkau punya franchisee. Carilah, lantiklah. Berapa ramai pun. Berjuta-juta orang pun tak apa. Engkau boleh lantik franchisee engkau di mana negara pun. Bilangannya unlimited. Berapa ramai franchisee engkau nak cari. Kan? Negara mana pun. You are allowed. Engkau dah dapat lesen ni. Lesen franchisee ni. Pertama, lesen buka syarikat kedai online. Kedua, engkau ada franchisee pula. Okay. Jadi orang boleh engkau lantik di dalam Livegood ini sama macam engkau. Engkau boleh bagi dia benda yang engkau dapat tu. Okay. Maksudnya engkau dia sama macam engkau lah. Dia start dengan 250 juga. Okay. Dia boleh ada bisnes sama macam engkau. Itu konsep franchise tu. Konsep franchise ialah satu bisnes yang berjaya diduplikat di tempat lain. Diduplikat di tempat yang lain. Benda yang sama. So affiliate ialah franchise. Okay, affiliate ialah online shopping. Affiliate adalah franchise. Dia ada sistem franchise tu. Maka wujudlah itu yang dipanggil marketing plan. Marketing plan itu ialah commission franchise. Okay, jadi tak perlulah engkau nak melabur sampai 1 juta. Kalau engkau nak ambil franchise McDonald atau franchise KFC, franchise Pizza Hut, franchise A&W, franchise Kenny Rogers, okay, Pizza Hut, apa lagi satu? Semua itu franchise, tapi dia punya yuran franchise berjuta, tuan-tuan.
Okay? Kita tidak ada modal macam tu. Of course, mana-mana kedai franchise engkau mesti berjaya punya. Engkau mesti berjaya punya sebab dia benda yang sudah proven. Okay? Benda yang proven, bisnes yang proven untung. Tapi bisa macam tu tuan-tuan, dia bukan serta-merta untung, tidak. Franchise business dia bukan serta-merta untung sebab dia punya investment tu besar kan. Okay? Hari pertama buka memang dah ada jualan, tapi jualan itu berbanding dengan engkau punya investment jauh masih kecil. Jadi to break even, untuk engkau break even dengan modal engkau tu, it takes time. Okay, maybe 1 year, maybe 2 years nak break even tu. Most business ambil masa 5 tahun. Kebanyakan business ni yang modal-modal besar ni, dia ambil masa 5-6 tahun untuk break even. Jadi tahun ke-6, tahun ke-7 baru dia ada untung. Baru dia dapat untung. Selesai sudah dia punya modal. Itu biasa, bisnes di dunia macam itulah. Okay, jadi kalau orang yang tidak sabar buat bisnes, dia nak untung segera, okay, join sekarang, bulan depan aku dah untung, kan? Tidak akan berjaya lah, sebab bisnes bukan begitu. Bisnes yang betul bukan begitu. It takes years. Ambil masa bertahun. Itu bisnes yang betul. Apalagi bisnes scammer kan. 1 minggu dah boleh untung. Kan? Tapi scammer lah. Duit dia pusing-pusing je. Duit engkau dia pusing-pusing je. Okay. So natural business yang betul tuan-tuan, it takes time. Dia mengambil masa bertahun untuk tuan-tuan mendapat hasil. Tapi dia berpanjangan lah. Dia berpanjangan. Okay. Memang begitu bisnes. Jangan cari bisnes yang itu yang orang kata cepat kaya tu kan. Okay. Tetapi Live Good ini tuan-tuan, si dah ulang banyak kali. Dalam Live Good ini, it takes time. Tapi masa itu tidaklah terlalu lama juga kan. Dalam Live Good tuan-tuan kena tahu ini bisnes yang real, bisnes yang bukan illusion. Dia bukan ilusi. It's a real business. So it takes time. Okay? So it takes time, tapi it's about 2 years to 7 years. Ini masa engkau bertani. Okay, masa engkau berladang. Kan kalau ladang lah. Masa engkau bercocok tanam tu kan. Masa engkau nak bina engkau punya network. Dalam bisnes kita, network lah. You need to spend this time ni. Dua tahun ni cepat ni tuan-tuan. Cepat tu 2 tahun. Okay. So kalau kita ambil tengah-tengah dia, it's about 5 years. 4 to 5 years. Tengah-tengah lah antara 2 tahun dengan 7 tahun tu kan. 5 tahun. Itu normal tuan. That is normal. Memiliki bisnes offline kah, online kah, dia perlu 5 tahun. Tapi engkau punya pendapatan tu dia boleh ratusan tahun.
pendapatan engkau daripada kerja 5 tahun tu dia menghasilkan ratusan tahun. Engkau dah mati dah. Engkau dah mati dah, tapi engkau punya hasil itu, hasilnya masih berjalan. Okay, income tu masih berjalan. Anak cucu engkau akan makan dia punya hasil tu daripada kerja engkau 4-5 tahun itu. Termasuklah business live good. Macam itulah. Okay, kita ni 100% online ni. Business live good ialah 100% online. Tuan-tuan tidak mau berjumpa orang, tidak apa, boleh. Online, 100% boleh dibuat. Okay? 100%. So sama, 4 to 5 years juga, tuan-tuan. Okay? Dia 4 ke 5 tahun kita kena buat bisnes ni. Bukan 1-2 bulan, tuan-tuan. Kan? Oh, 1-2 bulan. Alamak, tidak ada spillover. Tak ada spillover, malah buat. Okay? So, pendekatan bisnes engkau dah salah dah. Pendekatan engkau tu, cara engkau berbisnes online dalam Live Good ini, cara engkau dah salah sebab engkau mula dengan mindset spillover. Okay, engkau buat Live Good, engkau mula dengan berfikir aku nak cari spillover. Aku nak buat bisnes Live Good ni, aku nak harapkan spillover. Spillover je. Your mindset sudah salah. Kau punya kaki langkah pertama kau dah salah dah. Okay? Kalau cara itulah engkau buat, pendekatan itulah engkau buat dalam bisnes Live Good. Okay? Tidak heranlah engkau 2-3 bulan hilang dalam radar, tak muncul dalam radar, ke mana dia pergi? 2-3 bulan hilang dah. Sebab dia punya cara nak buat bisnes Live Good dah salah dah. I'm looking for spillover. Tunggu bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, tak ada spillover. Kan, last, okey lah, tak payah buat lah. Memang itu bukan caranya. Live Good tidak ajar kau begitu cara buat bisnes. Okay, online business bukan begitu. Okay. It's not spillover, tuan-tuan. Marketing plan kita tu dah explain macam mana setiap bonus itu dikira, kan. Kau kena kaji dia macam mana setiap bonus itu dikira. Kalau kau harap spillover, guarantee you fail. Dijamin kau gagal lah. Kalau engkau cara itu engkau ambil, dijamin kau gagal lah. The percentage peratus engkau berjaya tu is maybe less than 1%. Okay, aku join, aku bayar bulan-bulan, setiap bulan aku bayar RM50, tapi aku tak nak sponsor orang. Berapakah peratus kejayaan aku? It's around 1%. Okay, jadi ada nombor 1%, tapi itu kan terlalu kecil. So most likely you akan fail lah. Boleh berjaya juga sebab dia ada 1% ni. Tapi dia daripada 100 orang buat begitu, mungkin adalah 1 orang yang berjaya. Itu maksud 1% ni. Daripada 100 orang yang begitu, yang harap spillover, mungkin ada 1 orang yang berjaya. 1 orang ini orang yang disponsor oleh orang yang rajin. Ini orang rajin, ini orang yang harap spillover.
Okay? Jadi dia orang yang pertama yang disponsor oleh orang rajin ni kan. Jadi orang ni sponsor ramai. So dalam metrik itu yang ini ada dapat spillover sebab dia orang pertama kan. Jadi dapat spillover. Jadi boleh jadi orang-orang yang di bawah ini aktif, dia tak aktif, dia tidak menaja, tapi bawah ini menaja, maka dia dapat bonus. Dia berjaya. Tapi di antara ramai-ramai orang tu, it's about 1% lah. Adalah daripada 100 orang tu ada 1 orang yang bernasib begitu kan. Okay. Jadi kalau dalam bisnes mana boleh kau harap nasib tu kan? Kalau kau buat bisnes harap nasib, bergantung pada nasib, jadi 99%. 99% ialah engkau gagal lah. Peratus kejadian kau 1%. Peratus kegagalan engkau 99%. Maksudnya most likely engkau gagal lah. Okay? So ini matematik ni. Ilmu kira-kira, ilmu hisab. Jadi orang buat bisnes nak harap spillover, 99% engkau fail. Jadi tidak heran kalau engkau tak ada bonus. Kenapa nak heran? Kenapa nak heran kalau engkau tak ada bonus kan? Kalau engkau tak manager kan? Because marketing plan dah beritahu dah. Okay, 99% you will fail. Nasib-nasib lah engkau kalau engkau orang yang ditaja oleh orang rajin dan orang rajin itu ada spillover jatuh bawah engkau. Okay. Kalau engkau Tuhan jadikan orang yang bernasib baik macam tu, engkau dapatlah. Tapi tidak ramai orang yang akan dapat macam tu. Around 1%. Okay. Jadi dalam tim Sifu ada yang begitu. Sifu ada beberapa orang tim Sifu yang tidak menaja satu orang pun, bulan-bulan dapat duit, bulan-bulan dapat bonus. Okay. Tapi tidak semua orang begitu. Kebanyakan orang tidak begitu. Adalah daripada 100 orang tu ada satu gitu. 1% yang dapat bonus bulan-bulan, tidak menaja. Okay. Jadi marketing plan itu betul lah. Marketing itu betul. Okay. Marketing plan itu tidak berbohong. Memang begitulah. Okay, jadi penting tuan-tuan, bila nak buat business live good, kita kena understand, kena faham marketing plan. Macam mana nak dikira semua bonus tu. Kalau aku tak cari orang, macam mana? Apa akibat dia? Kalau aku cari orang pula macam mana pula kan? Berapa ramai aku kena cari orang? Berapa lama aku kena konsisten? Aku kena kerja konsisten, kerja mencari orang ni, kerja menaja ni. Berapa lama ni? Kan? Okay? Now to be exact, kerja menaja engkau ni tidak pandai berhenti. Okay? Dia tidak pandai berhenti kerana penajaan itu infinity. Engkau boleh menaja seramai orang, beribu-ribu orang pun boleh. Okay, jadi tempoh masa engkau menaja itu infinity lah. Sampai bila-bila. Cuma tidak seserius di awal. Di awal engkau join. Yang di awal engkau join itu kena lebih usaha kau. Kena lebih usaha. Tapi kerja tu tidak pandai berhenti. Cuma kena pelbagai dah. Kau kena banyak memimpin dah. Tapi tidak tinggal menaja tu. Menaja tetap buat. Okay? But never stop. Never stop. Tim Miller, kalau kau perhatikan Tim Miller punya Facebook, setiap hari dia akan kempen penajaan. Setiap hari dia akan share dia punya affiliate link tu.
Setiap hari tu. Sedangkan dia dah pangkat paling tinggi dah. Dah crown dah. But dia never stop. Never stop sponsoring. Dia memimpin, dia buat Zoom meeting, dia ikut Zoom meeting, setiap hari dia ada Zoom meeting. Tapi dia tidak berhenti menaja. Walaupun dah lebih 300 orang dia taja kan. Dah lebih 300 orang dia taja. Menaja lagi. Okay, sebab bila engkau menaja, engkau bantu engkau punya tim dalam matrix. Engkau sedekahkan spillover tu. Tapi dalam fast start, direct dengan kau. Bonus fast start direct dengan kau. Tapi dalam matrix, orang yang kau taja tu, dia spillover jatuh ke bawah. Okay, so itulah dia tuan-tuan. Online business untuk zaman sekarang ini, boleh dikatakan semua orang kena ada online business. Okay, kerana kelebihannya berbanding dengan business tradisional. Okay. Business tradisional dia punya modal besar sangat, risikonya besar. Bila modal besar, risikonya besar. Okay, dan perlu banyak masa engkau kena bagi untuk buat bisnes tu, berbanding dengan kita buat online business almost no risk, modal pun terlalu kecil, tidak ada orang bankrupt buat bisnes online seperti Livegood, modal cuma 250. Okay, jadi maksudnya no risk lah, tidak ada risiko. Dan kita tidak payah nak bayar sewa kedai, sewa warehouse, tak payah sebab tu kan. So kita punya monthly maintenance, kita punya cost penyelenggaraan. Maintenance tu penyelenggaraan dalam bahasa Malaysia lah. Kos penyelenggaraan tuan-tuan terlalu kecil, RM50 je. RM50 je kosnya untuk menyelenggarakan kau punya bisnes tu kan, dalam sebulan lah. Okay, kalau kau ada bisnes offline, gaji pekerja kau dah beratus, mungkin beribu dah satu orang. Nak bayar cashier yang jaga kaunter duit tu kan, itu dah kau bayar mungkin RM1,000. Gaji dia saja. Okay, tak tahu dia boleh dipercaya atau tidak kan. Kita tak tahu lagi. Dia jaga kaunter tu, dia tak ambil ke duit tu. Okay, Sibu ada pengalaman semasa tu. Sibu ada 4 kedai. Pernah ada 4 kedai. Dalam satu masa Sibu ada 4 kedai. Okay, jadi Sibu ada pengalaman tu. Betapa susahnya nak buat bisnes yang offline ni. Bisnes yang ada kedai, betul-betul kedai. Kan? Sibu pernah ada kedai di Tawau, di Ladatu, di Sandakan, Tawau, Ladatu, Sandakan, Kota Kinabalu, Kajang. 5 kedai. 5 kedai serentak. Sibu ada 5 kedai serentak. Kos beribu-ribu setiap bulan. Gaji pekerja berapa ramai Sibu ada. Sewanya, sewa kedai tu di Kota Kinabalu je sebulan dah 2,000. Ground floor, shopping complex, ground floor Sibu punya kedai tu. Kerja kedai suplemen. Kedai suplemen. Sibu jual minyak kelapa darah, Sibu jual gamat. Macam-macam Sibu ada. Kopi. Kos beribu-ribu. Bila Sibu bandingkan bisnes seperti ini, seperti Livegood ni, berapa banyak kita boleh jimat uang.
Okay. Berapa banyak kita boleh jimat kos dan potensi bisnes live good ni lebih besar daripada engkau miliki 5 kedai tu. Potensinya tuan-tuan, potensi income tu lebih besar apa yang live good boleh bagi dengan kos yang kecil RM50 sebulan tu. Okay. Lebih macam lah kita ambil Team Miller. Team Miller dia sama macam kita bayar RM50 juga. Team Miller tu dapat sebulan RM400,000 tuan-tuan. Dia punya untung bisnes dia dalam live good ni RM400,000 sebulan. Dia macam kita juga, RM50 dia bayar setiap bulan. Semua orang sama kan. Okay, so that is the beauty of online business. And jadi kalau ada orang reject, kalau ada orang tidak suka dengan bisnes online, orang itu sebenarnya tidak memahami lah. Dia tidak memahami the business. Okay, dia tidak buat analisa. Dia tidak review. Kalau dia review, dia kaji selidik secara honest ya, secara ikhlas, semua orang akan buat bisnes online. Okay? Especially live good. Banyak-banyak bisnes online. The number one is live good. That is the number one online business, home-based business. Okay, diiktiraf di dunia as live good. Okay, so ajaklah kawan-kawan. This is a online business, this is a franchise business, this is online shopping business. Dia semua digabung tu. Franchise, online business, online shopping business. Dia digabung semua. Menjadi satu. Okay, jadi benda yang elok, benda yang baik kita share. Benda yang kita tahu baik, benda yang elok, kita share pada masyarakat. Itulah kerja kita tuan-tuan. Kerja sponsoring itu sharing. Dia sharing. Sharing benda yang baik. Jadi kenapa engkau rasa takut? Kenapa engkau rasa segan? Kenapa engkau rasa malu? Kenapa engkau nak rasa kekok? Kan? Nak sampaikan live good ni pada orang. Kita bukan nak zalimi orang. Kan? Bukan kita nak tipu orang. Kita nak sebarkan kebaikan live good ini. Supaya orang lain dapat manfaatnya kan. Jadi apa yang susah? Tidak susah kan. Kalau kita buat bisnes ikhlas, mukhlisin. Golongan yang ikhlas itu dipanggil mukhlisin dalam bahasa Arab. Ya. Orang-orang yang ikhlas dipanggil mukhlisin. Kalau kita mukhlisin, bisnes live good ini tidak jadi susah. Dia punya key, kunci dia tu, engkau mukhlisin je. Engkau ikhlas je. Sampaikan je. Dan berapa nak join? 250. Kenapa kena bayar 250? Kerana dia punya membership. Apa produk dapat? Tak ada produk. Membership. Ini cara baru dia. Membership.
Kalau nak cara lama, pergi join Amway, pergi join Shakely, engkau pergi join Herbalife, engkau pergi join Usana, engkau pergi join Gamat Mas, engkau join Elken. Elken tu dari Sabah tu. Engkau join lah benda-benda syarikat-syarikat tu. Itu syarikat-syarikat yang cara lama. Kami bukan ikut itu. Cara kami cara baru. Cara baru membership. Dan membership itu banyak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil ibarat kan. Ibarat tu banyak tuan. Membership. Kelab hotel ada membership, kelab golf ada membership. Engkau punya handphone, ini paling senang ni. Handphone ini membership ni, tak payah pergi jauh-jauh. Kau nak bagi ibarat tu, handphone tu dah boleh sebagai ibarat kau. Membership macam kita bayar dekat syarikat handphone. Celcom ke apa, Digi ke. Kan itu bulan-bulan kena bayar kan. Cuma dia tak bagi kau duit. Itu beza dia. Bezanya syarikat handphone dengan syarikat Livegood. Handphone kau bayar bulan-bulan. Livegood bayar bulan-bulan. Tapi bagusnya Livegood dia bagi engkau commission. Dia share untung. Handphone engkau promote dengan kawan engkau, bagus aku punya Digi ni bagus ni. Engkau ikutlah sekali. Kan? Aku dapat special. Cuba engkau ambil. Mana ada Digi bagi engkau commission introduce your friend kan? Tidak ada. Jadi Livegood ni bagusnya dia bagi kau komisen bila engkau campaign membership Livegood. Kan bagus tu. Membership ada banyak kan, tapi membership yang bagi engkau duit tidak banyak. Itu yang dipanggil membership that pays kan, membership yang bagi duit kat kita tidaklah banyak. Kebanyakannya 99.999% membership tidak bagi duit. Engkau bayar je membership tu, tapi dia tak bagi engkau duit. Berbeza Livegood. Membership tapi bayar commission. Jadi di masyarakat kita ni tuan-tuan, siapa yang berani ubah, siapa yang berani ubah kaedah bisnes. Kan kat Malaysia ni belum ada lagi orang yang buat membership cuci kereta. Tidak tahu kalau ada, wallahualam. Tapi yang saya tahu belum ada lagi. Kalau kau ada kawan di Kota Kinabalu ke di mana dia ada kedai cuci kereta, cuba engkau bagi idea dia. Bagi idea dia. Kata kawan kau nama dia apa? Ahmad. Ahmad dia ada kedai cuci kereta. Kedai cuci kereta. Kedai cuci kereta, engkau pergi cuci kereta kau bayarlah. Setiap kali engkau pergi cuci kereta bayar. Bayar. Cuba ubah dia. Bagi tahu kat kawan kau tu. Kan Ahmad, engkau nak try tak cara baru? Berniaga cuci kereta. Cuci kereta tapi cara baru. Dia kata macam mana? Membership. Guna membership. Macam mana tu membership? Okey, berapa kau charge kalau pergi cuci kereta? Dia kata kalau vacuum apa semua RM15. RM15 sekali pergi cuci kereta. Okey. Engkau charge membership itu.
Okay, engkau charge membership itu bulanan cuma RM5. Okay, ini contoh tu. Engkau charge membership di kedai aku ni, cuci kereta ni, RM5 sebulan. RM5 sebulan. Jadi lebih murah daripada orang bayar pergi situ bayar RM15 kan. Cheaper kan. Cheaper. Now itu membership RM5 sebulan. Dia cuci kereta tak cuci kereta RM5. Okay. Bagi tahu si Ahmad, Ahmad, engkau punya pelanggan tu dia datang cuci kereta tak cuci kereta, engkau dah dapat untung RM5 dah daripada dia. Setiap bulan kau dapat RM5. Ada lagi income kau. Bila dia cuci kereta dia bayar RM5. Membership RM5 setiap bulan, dia cuci kereta RM5. RM5 cuci kereta dengan yuran tu masih RM10. RM10 tu masih murah. Masih murah daripada dia bayar RM15. Understand? Jadi customer engkau tu tak rugi, dia untung. Tapi engkau pun untung kerana dia cuci kereta tak cuci kereta, engkau dah dapat RM5. Dua-dua untung. Okay? Itulah konsep membership. Konsep membership tidak ada yang rugi. Ahli untung, jimat duit. Owner pun untung kerana dia setiap bulan ada income dia. Macam itulah Live Good. Macam itulah Live Good. Okay? Jadi orang yang bayar membership, dia menjimatkan duit dia sebenarnya. Dia tidak untung. Dia tak rugi. Sama ada dia beli barang bulan tu, tak beli barang, dia tetap untung. Tidak dipaksa engkau nak cuci kereta macam tadilah. Bulan ni kereta aku taklah kotor kan. Tak payahlah pergi cuci. Okay. Tapi bulan lain kotor, banyak kali kotor kan. Hujan pula tu. Jadi bulan ni 5 kali aku cuci kereta. Berapa banyak aku dah jimat duit aku, 5 kali cuci kereta dalam satu bulan. Aku bayar RM5 je. Sekali aku cuci tu RM5 je. Daripada aku bayar RM15. Aku dah jimat banyak duit. Okay? So itulah ibaratnya kalau kau nak jadi ibarat. Kenapa Live Good guna membership? Right? So macam itulah tuan-tuan. Jadi nak berjaya dalam Live Good, be honest, mukhlisin, jadi orang yang ikhlas. Okay? Tapi engkau kena ada ilmu. Kau kena pandai berhujah. Kena pandai berhujah. Berhujah dengan ilmu. Jangan cakap kosong. Mesti ada ilmu. Cukuplah tu malam ni. Sampai sini saja. Dah 10.51. So Sibu perlukan ramai orang lagi yang berceramah. Tuan-tuan bersiap sedia sebab Sibu bagi tahu tajuk itu di awal hari kan, sebelah petang macam tu Sibu dah bagi tahu. Jadi tuan-tuan ada bahasa berjam-jam untuk buat persediaan. Sama ada kau nak buat PowerPoint ke apa ke, suka hatilah. Kau nak bercakap saja pun setidaknya kau tulis note. Dalam sejam 2 jam kau pergi tulis idea-idea apa nak cakap kan. Jadi bila kau bercakap tu kau tengok nota kau. Kalau kau pandai buat PowerPoint, buat PowerPoint. But bersiap sedialah kan untuk sampaikan. Sibu nakkan ramai orang bercakap supaya kita lebih meriah lah bila ramai bercakap. Tak payah Sibu panggil nama, tuan-tuan terus je. Kalau Sibu kata, okey, siapa nak bercakap? Buka mikrofon cakap terus. Volunteer. Okey, sampai situ saja. Ajak kawan-kawan lagi masuk kan.
bagi tahulah si Maimunah tu, Maimunah, aku tengok kau ni pandai bercakap ni. Ikut Zoom meeting malam ni, kau bercakap. Ni tajuk ni. Tajuk ni. Kau bercakap malam ni. Kan, si bukan ni nak dengar kau bercakap. Ajaklah kawan-kawan kau tu, yang sudah member tu kan. Right? Okay, sampai sini saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.